bila doktor sebut tentang satu penyelesaian tidak boleh menyelesaikan semua. Setiap satu ni ada kes-kes yang berbeza-beza. Itu sangat menarik sebab bila kita merujuk tentang isu kemiskinan kan, saya ingat beberapa bulan yang lepas saya dan rakan-rakan kan Abi Wilayah kita outreach ke Jalan Gombak atau Batu 10 ke satu center yang diusahakan oleh inilah Puan Martinelli dari UIA kan. Dia buat satu center Akar Budi Center untuk cater masyarakat asnaf kawasan tu. Dia cakap dengan kami, dia kata kena bantu ni sebab pasca Covid khususnya yang menengah ni kan ramai yang tercicir tak nak ke sekolah. Kenapa tak nak ke sekolah? Antara masalah dia bas. Bas tak ada transport, sekolah jauh sikit lah kan. Memang memerlukan kenderaan. Tak ada transport. Bila tak ada transport, yang tu menindakkan lah. Tetapi ada juga isu-isu yang lain. Kalau tadi doktor ada sebut tentang terpaksa menyara keluarga. Tapi pada saya, apabila kita sebut tentang kemiskinan dan ia akan menjadi lebih kompleks sebab dia melibatkan tentang isu-isu sosial, kekeluargaan, ekonomi. Mungkin segmen memang banyak cakap ekonomi lah, bekerja dan sebagainya, ataupun bapa tak mampu menghantar anak dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh nafikan sosial ni. Sebab kes yang banyak yang kami dapat refer adalah kes-kes yang sebagai contoh bapa ambil dadah, pukul isteri, pukul mak, anak trauma. So anak tak nak pergi sekolah, terbiar, terabai. Dia punya pusingan tu macam tu. Ya, bukannya dia tak boleh akses ke sekolah, dia boleh. Tetapi sosio keluarga itu menyebabkan psikinya tidak bersedia untuk ke sekolah. Tidak perlu. Dan orang yang dia nampak ayah dia, mak dia kena pukul, ayah dia buat macam tu kan. So dia rasa cukuplah dia macam tu kehidupan dia. Ini bila kita sebut tentang macam ni kita nak address isu kemiskinan dalam keadaan yang Ali sebut tu. Mula-mula kita di rumah ada sekolah yang kita nampak boleh masuk pergi sekolah, tak boleh. Tak ada siapa yang halang. Itu namanya akses. Kerajaan bagi akses kepada setiap murid untuk pergi ke sekolah. Tapi cukup tak? Tak cukup. Sebab dia nak pergi ke sekolah, dia kena naik bas. Ada tambang bas. Pergi ke sekolah nak pergi kantin, nak beli makanan, kena ada duit. Jadi orang lain boleh beli, orang lain boleh pergi ke sekolah sebab dia ada semua kemudahan tu. Tapi dia tak boleh. Jadi dia bermula daripada bawah. Itu isu equity. Kita kena berikan equity, naikkan equity dia supaya samakan padang, istilah dia. Padang, betul. Kan? Ini sama. Bila sama baru dia boleh bersaing. Betul. Okey. Jadi isu equity ni juga menjadi asas kepada pertimbangan kita tadi. Betul. Jadi kalau kerajaan nak buat, dia bukan sekadar kena bagi akses, kena ada wujudkan sekolah. Betul. Yang kedua dia kena bagi equity. Kan? Faham. Equity ni susah sebab tak semua orang nak benda yang sama. Bukan semua orang perlukan tambang bas. Betul. Kalau macam tu kita bagi duit lah, selesai lah. Dia bertambang bas, dia boleh makan. Dia bagi lain, dia bagi duit, kita bagi RM100 kat dia, dia terpulang untuk dia. Kalaulah semudah tu, tak adalah masalah keciciran. Kan? Tapi dia tak semudah tu, Ali. Tak semudah tu. Kita ni kalau sediakan satu persekolahan, bila dia ke sekolah, boleh ke dia bercampur gaul dengan orang lain? Contoh, anak orang asli. Kita cerita dekat pedalaman tempat orang asli. Dia tak boleh pergi ke sekolah. Kalau dia pergi ke sekolah yang biasa-biasa ada dekat kawasan kampung terdekat yang dia ada tu, campur dengan orang Melayu dan sebagainya, dia tak boleh. Walaupun dia ada kemampuan, dia ada akses dan mungkin pun ada equity pun. Sebab dia ada satu lagi inferior, ada budaya-budaya tertentu yang dia tak boleh nak buat. Jadi kerajaan kena fikir benda lain pula. Okay, jadi kerajaan sekarang ni sebenarnya ada banyak kaedah yang dia dah buat. Kadang-kadang orang tak faham, orang tak tahu pun. Apa dia? Contohnya, untuk kita nak panggil orang asli ke sekolah, kita buat nama sekolah tu sekolah program khas K9. Apa maksud dia? Komprehensif 9 tahun dia berada kat sekolah tu. Maksudnya daripada darjah 1, daripada prasekolah sehingga tingkatan 3. K9. Lepas tu kita sambung lagi K11 sampailah tingkatan 5. Maksudnya yang diajar tu bukan sekadar muridnya juga. Dia bolehlah bawa, biasa orang asli bawa apa? Bawa anjing.
Sekolah biasa tak boleh bawa. Oh, ya? Tapi sekolah ni kita kena bagi bawa anjing dia masuk. Sebab anjing tu sebagai pet dia. Kalau tak ada anjing datang, dia tak pergi sekolah. Dan sekolah macam ni dia ada kurikulum khusus. Dia masih gunakan kurikulum kebangsaan. Okey. Kurikulum kebangsaan. Yang kurikulum khusus nanti saya cerita. Ada sekolah lain juga untuk kita settle benda tu. Alright. K9, K11. Bukan sekadar anak anjing dia. Bapak dia pun boleh datang sekolah, boleh lepak sekali kat kantin, datang, ada program khas untuk dia. Okey. Yang ini untuk memenuhi psiki orang asli, Yes. yang supaya mereka terbiasa Yes. dengan sistem persekolahan ni. Sebabnya mereka tak bersekolah ni bukan sebab kerana sekolah tu, tapi kerana sebab persekitaran daripada luar yang menyebabkan mereka tak mampu nak menyudahkan persekolahan mereka. Tak boleh nak adapt, tak bersedia untuk adapt. Adaptasi dengan masyarakat, soal ekonomi, soal sosial dia dengan murid, dengan kawan-kawan, kan? Dia tak boleh benda tu. Jadi kita perlu benda tu, sokongan tu daripada luar. Bukan sekadar kurikulum je, ada banyak lagi persoalan lain.